sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Saya akan membentangkan tajuk kertas kerja seminar saya yang berjudul Penerapan Pemikiran Inventif dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Sekolah Jenis Kebangsaan. Saya Raja Rajiswari Parasami, penulis bersama Profesor Dr. Zamri Mahamud, Tan Susin, Fatina Fika alias Norazlina Muhammad Nur. Pengenalan kajian. Transformasi sistem pendidikan di Malaysia secara menyeluruh telah dijalankan dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. PPPM ini dilaksanakan untuk jangka masa 13 tahun dengan fokus awal menangani kelemahan dalam sistem sedia ada dan menyediakan asas bagi sistem pendidikan baharu yang radikal. Gelombang transformasi seterusnya memacu penambahbaikan yang mendorong ke arah inovasi berterusan bagi melahirkan generasi muda yang bersedia mencapai kecemerlangan dalam persekitaran yang kompetitif secara global. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan KSSR iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah Bahasa Melayu yang beranjak melangkaui fokus tradisional. Permasalahan kajian. Pendidikan Bahasa Melayu mula menerima kurikulum baharu sejak diperkenalkan pada tahun 1988. Distruktur semula dan dibentuk berdasarkan 6 tunjang iaitu komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, literasi sains dan teknologi, fizika dan estetika, dan keterampilan diri. 6 tunjang tersebut disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif agar selari dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Berdasarkan Nurul Hazna et al., usaha ini juga dilaksanakan dengan giat bermula dengan pendokumentasian KBK dalam buku teks selain menerusi aktiviti PDP. Menurut juga Muhammad Sahandri et al., PDP Bahasa Melayu adalah berbentuk tradisional, kurang memberikan penekanan asas berbahasa, kurang menggunakan teknologi maklumat, tiada konsep didik hibur sehingga menyebabkan persekitaran pembelajaran yang lebih konstruktif tidak tercapai. Kesannya seperti pendapat Zamri pada tahun 2018, usaha untuk melahirkan murid yang berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif serta melahirkan golongan masyarakat yang berilmu tinggi belum mencapai azrat yang disarankan pada masa kini. Objektif kajian. Secara khusus, terdapat 8 objektif kajian, iaitu 1. Mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen penyesuaian diri dan pengurusan kesukaran dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Kedua, mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen regulasi kendiri dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Ketiga, mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen sifat ingin tahu dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Keempat, mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen kreativiti dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen sanggup menghadapi risiko dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Keenam, mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen pemikiran tahap tinggi dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Ketujuh, mengenal pasti perbezaan antara kaum Cina dan India dari segi aspek penerapan pemikiran inventif. Kelapan, mengenal pasti perbezaan antara SJKC dan SJKT dari aspek penerapan pemikiran inventif. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan deskriptif. Kajian ini telah menggunakan instrumen soal selidik dalam bentuk Google Form untuk mendapatkan data. Instrumen itu telah diadaptasi dan diubah sesuai daripada Inventory Kajian Alimat 2014. Instrumen kajian mengandungi 7 bahagian. Responden kajian terdiri daripada 100 orang murid tahun 4, 5 dan 6 iaitu murid tahap 2.
Sampel dipilih daripada populasi murid di dua buah SJK iaitu SJK-C dan SJK-T. Sampel terdiri daripada murid China dan India. Lokasi kajian yang terlibat ialah daerah Johor Bahru. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Berikut adalah dapatan kajian. Analisis statistik yang diproses menggunakan SPSS versi 26 akan menghuraikan kepada 7 bahagian yang perlu diisi oleh responden. Bahagian A, maklumat demografi responden. Bahagian B, elemen penyesuaian diri dan pengurusan kesukaran. Bahagian C, elemen penyesuaian diri. Bahagian D, elemen regulasi kendiri. Bahagian E, elemen sifat ingin tahu. Bahagian F, elemen kreativiti. Bahagian G, keberanian mengambil risiko. Dan bahagian terakhir iaitu bahagian H, elemen tahap pemikiran tinggi. Seterusnya profil responden. Responden terdiri daripada 43 orang lelaki dan 57 orang perempuan. Kaumnya ialah 54 orang murid Cina dan 46 orang murid India. Jenis sekolah yang terlibat ialah 54 orang murid dari sekolah jenis kebangsaan Cina dan 46 orang murid dari sekolah jenis kebangsaan Tamil. Jadual ini pula menunjukkan dapatan kajian pertama iaitu mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen penyesuaian diri dan pengurusan kesukaran dalam pembelajaran bahasa Melayu. Berpandukan jadual, item saya suka mempelajari perkara baharu memperoleh peratus yang tertinggi iaitu 93% dan diikuti dengan item saya sentiasa menyiapkan kerja rumah dan membuat aktiviti tambahan bahasa Melayu sebanyak 74%. Item saya boleh membina karangan bahasa Melayu dengan baiknya mendapat peratusan yang paling rendah iaitu 63%. Bahagian ini merumuskan bahawa murid SJK masih mahir menguruskan diri dalam pengumpulan maklumat supaya segala cabaran yang bakal hadapi dapat diharungi dengan cara-cara baharu dan kreatif. Namun, data menunjukkan murid-murid SJK mempunyai minat yang sederhana tinggi dalam pembelajaran bahasa Melayu. Dalam hal ini, guru memainkan peranan yang penting untuk menggunakan strategi pada bagi bertaraskan abad ke-21 untuk meningkatkan tahap pemikiran inventif dalam kalangan murid SJK. Elemen regulasi kenduri. Bahagian ini untuk menjawab objektif kajian yang kedua iaitu mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen regulasi kendiri dalam pembelajaran bahasa Melayu. Merujuk jadual, dapatan kajian menunjukkan peratusan yang tertinggi adalah bagi item saya yakin saya boleh lulus mata pelajaran bahasa Melayu jika saya belajar dengan bersungguh-sungguh sebanyak 93%. Peratusan yang kedua tertinggi adalah item saya pasti akan lulus mata pelajaran bahasa Melayu sebanyak 85%. Manakala item bagi bahasa Melayu sangat mudah dipelajari mendapat peratusan yang paling rendah iaitu 65%. Dapatan menunjukkan majoriti murid SJK berminat dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kebanyakan responden sedari bahawa mereka boleh mencapai keputusan yang cemerlang dalam bahasa Melayu jika belajar bersungguh-sungguh. Pemikiran rasional ini membantu murid untuk mengambil inisiatif sendiri dalam mempelajari bahasa Melayu. Usaha dan motivasi yang mendalam mampu membantu murid SJK dalam pemerolehan dan pencapaian bahasa Melayu. Bagi elemen sifat ingin tahu. Bahagian kajian ini untuk menjawab objektif kajian yang ketiga iaitu mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen sifat ingin tahu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Jadual menunjukkan bahawa item yang mempunyai peratusan yang paling tinggi ialah saya akan memberikan perhatian semasa guru mengajar di dalam kelas iaitu sebanyak 94%. Dan diikuti dengan item saya menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat tambahan sebanyak 90%. Item yang mencatat peratusan yang paling rendah ialah saya mengulang kaji mata pelajaran bahasa Melayu setiap hari iaitu 50%. Berdasarkan analisis ini, mendapati tahap penerapan elemen pemikiran inventif khususnya sifat ingin tahu dalam kalangan murid SJK adalah tinggi
Sifat ini mendorong mereka untuk memberikan perhatian semasa guru mengajar di dalam kelas. Sifat inquiry mereka mampu memanfaatkan mereka dalam proses pembelajaran bahasa Melayu. Sehubungan dengan itu, mereka akan lebih cenderung bertanya guru apabila tidak faham dan berani meminta guru mengulanginya. Namun begitu, murid haruslah berinisiatif untuk mengulang kaji mata pelajaran bahasa Melayu untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Seterusnya, elemen kreativiti. Bahagian ini untuk menjawab objektif kajian yang keempat, iaitu mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen kreativiti dalam pembelajaran bahasa Melayu. Jadual menunjukkan bahawa item yang paling mempunyai peratus yang tinggi ialah saya suka mendengar muzik semasa belajar di rumah, iaitu sebanyak 75%. Item saya menggunakan gambar untuk menambah penguasaan peribahasa merupakan peratusan kedua tertinggi, iaitu 68%. Item yang mempunyai peratusan yang paling rendah ialah saya suka mempelajari syair dan pantun sebanyak 48%. Bahagian ini menganalisis kemahiran berfikir secara kreatif dalam pembelajaran bahasa Melayu. Murid yang kreatif dalam menguasai kemahiran bahasa Melayu mampu mencari kaedah-kaedah yang baharu dan inovatif dalam mengatasi masalah pembelajaran bahasa Melayu. Elemen kemahiran abad ke-21 perlu diterapkan dalam pengajaran syair dan pantun untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan supaya dapat menarik minat pembelajaran murid. Seterusnya adalah bagi elemen sanggup menghadapi risiko. Bahagian ini untuk menjawab soalan objektif kajian yang kelima, iaitu mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen sanggup menghadapi risiko dalam pembelajaran bahasa Melayu. Jadual menunjukkan bahawa item yang mempunyai peratusan yang paling tinggi ialah saya suka aktiviti berkumpulan, iaitu sebanyak 92%. Item saya tidak takut mencuba walaupun jawapan yang diberikan salah merupakan peratusan kedua tertinggi, iaitu 77%. Item yang mencatat peratusan yang paling rendah ialah saya suka menyertai pertandingan bercerita anjuran panitia bahasa Melayu, iaitu 47%. Hasil dapatan ini menunjukkan keyakinan dalam diri murid SJK bagi menghadapi risiko dalam proses pembelajaran bahasa Melayu. Berdasarkan kajian ini, mendapati minat murid untuk berkolaborasi mencatatkan peratusan yang tertinggi. Hal ini membuktikan guru bahasa Melayu telah pun membiasakan mereka dengan banyak aktiviti kumpulan dalam proses PDP. Sebaliknya, tahap kesediaan murid rendah dalam menyertai pertandingan bahasa Melayu yang dianjurkan oleh panitia. Ini menunjukkan murid kurang yakin untuk bercerita ataupun bertutur di tempat awam. Elemen seterusnya ialah elemen pemikiran tahap tinggi. Bahagian ini untuk menjawab objektif kajian yang keenam, iaitu mengenal pasti penerapan pemikiran inventif yang kerap digunakan oleh murid berdasarkan elemen pemikiran tahap tinggi dalam pembelajaran bahasa Melayu. Berpandukan jadual, item saya suka soalan berbentuk objektif memperoleh peratus yang tinggi, iaitu 86%, dan diikuti dengan item saya suka soalan tata bahasa sebanyak 84%. Item saya suka soalan membina ayat dan karangan panjang mendapat peratusan yang paling rendah, iaitu 56%. Dapatan kajian membuktikan bahawa murid SJK suka soalan yang berbentuk objektif dan soalan tata bahasa. Mereka juga menunjukkan sikap yang proaktif dan berfikiran aras tinggi dalam mempelajari bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, kemahiran membina ayat dan menulis karangan panjang perlu dipertingkat lagi dalam kalangan murid. Dapatan kajian seterusnya berdasarkan ujian T-sampel tidak bersandar. Ujian T-sampel tidak bersandar ini digunakan bagi menilai perbezaan min antara dua populasi dengan menggunakan data dari dua sampel yang berasingan Palan 2011. Untuk membuat ujian ini perlu melibatkan dua kumpulan sahaja dan tidak boleh lebih daripada dua.
Berdasarkan jadual, perbezaan antara kaum Cina dan India dari aspek penerapan pemikiran inventif adalah signifikan, di mana nilai P kurang daripada 0.05. Oleh itu, kajian ini terdapat perbezaan antara kaum Cina dan India dari aspek penerapan pemikiran inventif, maka hipotesis nul ditolak. Seterusnya, perbezaan antara jenis sekolah SJKC dan SJKT dari aspek penerapan pemikiran inventif mendapati keputusan kajian adalah signifikan, iaitu nilai P kurang daripada 0.05. Maka, hipotesis nul ditolak. Perbincangan. Didapati bahawa murid SJK dipengaruhi oleh model Engage yang melihat aspek pemikiran inventif. Analisis dapatan kajian mendapati ke-6 elemen pemikiran inventif diterap dalam diri murid masing-masing dan yang paling banyak diterap ialah elemen sifat ingin tahu, di mana dua item yang terkandung dalam elemen ini iaitu saya akan memberikan perhatian semasa guru mengajar di dalam kelas dan saya menggunakan internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Penemuan ini selari dengan dapatan kajian Aliaman 2014 yang menekankan keberkesanan pemikiran inventif dalam bahasa Melayu amat berkait dapat dengan pengalaman dan pengetahuan guru bahasa Melayu. Kajian Ermeta dan Zamri 2017 juga berpendapat sama bahawa pengalaman, pengetahuan, kemahiran guru menjadi penentu kepada kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan pemikiran inventif dalam PDP Bahasa Melayu. Hal ini menggalakkan murid untuk berfikir secara positif, kreatif dan kritif. Dapatan kajian Faiza 2017 bahawa penerapan elemen pemikiran inventif dalam pembelajaran bahasa Melayu memang terbukti wujud dalam kalangan murid sekolah rendah dan menunjukkan kesan positif. Kesimpulan. Kajian ringkas ini telah berjaya meninjau penerapan tahap pemikiran inventif dalam pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid SJK. Kajian ini dapat membantu guru memahami kepentingan pedagogi berteraskan kemahiran abad ke-21. Hal ini membantu memajukan diri murid supaya menjadi modal insan yang serba boleh dalam pelbagai bidang, berkeyakinan dalam menghadapi cabaran globalisasi dan mampu berdaya saing dengan negara maju. Sistem pendidikan menjadi lebih kukuh dan mantap. Dalam pada itu dengan 6 elemen iaitu penyesuaian diri dan pengurusan kesukaran, regulasi pendiri, sifat ingin tahu, kreativiti, sanggup mengambil risiko dan pemikiran tahap tinggi dalam PDP yang dijalankan. Sekian, terima kasih.